Sejak pandemik COVID-19 membadai negara kita sekitar Mac 2020, antara kalimah yang tiba-tiba menjadi sebati di bibir semua sehingga kini adalah Prosedur Operasi Standard SOP. Barangkali inilah hikmahnya musibah COVID-19. Akhirnya kalimah SOP diangkat martabatnya sehingga menjadi kalimah mantra dalam bicara seharian semua. Pembukaan sekolah sememangnya sinonim dengan SOP. Selepas hampir 2 bulan sekolah dibuka semula, sesi persekolahan 2022 membabitkan pelajar tingkatan 1 hingga 3 dimulakan secara berperingkat. Manakala pelajar tingkatan 4 dan 5 hadir seperti biasa. Pada pagi ini, 7 Februari 2022, SMK Ranca-Ranca sebagai sekolah selamat telah dilawati oleh jemaah nazir daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan lawatan dilakukan adalah untuk meninjau pematuhan SOP dan isu beg berat murid. Hasil tinjauan Rancas TV di Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca pada seawal 6 pagi mendapati guru-guru yang bertugas memeriksa suhu badan pelajar di koridor utama masuk sekolah sebelum membenarkan mereka memasuki kelas masing-masing. Sekiranya suhu pelajar melebihi 37.5 Celsius, mereka akan diminta berehat di satu kawasan untuk diambil bacaan kali kedua dan jika masih tinggi, mereka akan dimasukkan ke bilik isolasi sehingga ibu bapa dan penjaga mengambil mereka pulang. Pada masa yang sama, kesemua pelajar yang hadir dilihat memakai penutup separuh muka sementara beberapa guru pula turut memakai pelindung muka bagi tujuan keselamatan selain mematuhi penjarakan sosial dalam kalangan mereka. Tinjauan juga mendapati semua laluan telah ditanda dengan pelekat bagi menandakan arah yang perlu diikuti para pelajar dan guru bertujuan mematuhi jarak sosial. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Jidin menjelaskan apabila sesi persekolahan disambung semula secara purata setiap kelas hanya boleh menempatkan antara 16 dan 17 pelajar pada satu-satu masa. Pelajar hendaklah mematuhi kepada SOP untuk mencegah daripada penyebaran penyakit berlaku, khususnya COVID-19 ini. Lebih-lebih lagi kepada pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun ini. #Kita Jaga Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sarina, guru bertugas untuk minggu ini. Untuk setakat selepas cuti tahun baru Cina ini, pematuhan SOP dalam kalangan murid-murid di SMK Ranca-Ranca sangat memuaskan. Semuanya masih lagi dalam kawalan. Kita selalu ingatkan murid-murid untuk sentiasa menjaga penjarakan di dalam kelas lah. Antara lain lagi, penambahbaikan yang kita buat, kantin itu kita menggunakan konsep order awal. So pada hari sebelum hari ke persekolahan, kita dah mula mengeluarkan tempahan makanan lah agar tidak berlaku kesesakan di kantin sekolah. Assalamualaikum. Antara langkah yang diambil oleh pihak sekolah kepada guru dan juga murid ialah yang pertama, kita telah mengadakan taklimat secara khusus kepada guru dan juga murid tentang SOP apabila berada di sekolah. Begitu juga taklimat diberikan kepada pengawal keselamatan sekolah, pekerja kantin dan juga pekerja-pekerja kebersihan sekolah. Sebab kesepakatan dalam melaksanakan SOP, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib, insya-Allah menjamin keselamatan murid-murid dan juga warga sekolah untuk berada di sekolah dan mereka merasa lebih selamat. Ketua Jemaah Nazir Malaysia iaitu Tuan Haji Safruddin bin Ali Husin bersama Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Encik Yusof bin Muhammad telah berkesempatan meninjau pelajar di dalam kelas. Baiklah Tuan, sebentar tadi Tuan ada membuat pemantauan terhadap prosedur operasi standard SOP di Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca. Jadi pada pandangan Tuan,
Adakah SMK ranca-ranca ini mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun tidak? Dan soalan yang kedua pula, baru-baru ini kes COVID-19 meningkat disebabkan oleh cuti perayaan yang menyebabkan peningkatan pergerakan dalam kalangan masyarakat dan juga penularan varian Omicron. Jadi, apakah langkah-langkah Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin di sekolah? Berkaitan dengan SOP di sekolah ini, cikgu melihat sekolah ini telah berjaya melaksanakan SOP yang dikendaki oleh Kementerian Pendidikan, dan SOP itu nampaknya dipatuhi oleh murid-murid kita dan juga warga sekolah lah, yang terdiri daripada guru-guru, AKP dan juga staf sokongan. Cuma cikgu telah mencadangkan sedikit penambahbaikan untuk membolehkan kita lebih rasa selamat dan cikgu percaya ianya tidak ada masalah untuk dilaksanakan dan ianya tak kos. Yang paling penting ialah semua orang memahami SOP itu akan menyelamatkan kita daripada penularan COVID-19. Okay. Untuk soalan kedua, cikgu melihat Kementerian Pendidikan sebenarnya sangat komited dalam menjalankan tanggungjawab kita lah, untuk memastikan keselamatan murid-murid, warga sekolah dan sebagainya. Dan kita sentiasa mempunyai hubungan dengan KKN dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk sentiasa membaiki SOP-SOP mengikut kepada keperluan semasa. Ada perubahan kepada SOP, ada penambahbaikan kepada SOP, yang itu merupakan perbincangan antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesihatan. Jadi kalau kita lihat berdasar kepada penularan COVID-19 ini, ianya bukan kes yang berlaku di sekolah, tetapi ia lebih kepada penularan berlaku di luar yang dibawa masuk ke sekolah. Walau bagaimanapun kita telah memastikan SOP penularan itu dapat dihalang. Yang terbaru ialah pengumuman Yang Berhormat Menteri kanan kita, Datuk Doktor, yang telah meminta supaya pihak sekolah tidak membenarkan murid yang bercuti untuk masuk ke sekolah buat sementara hingga ke satu tempoh yang dibenarkan. Lepas tu dia akan masuk semula. Dari segi itu kita dapati guru-guru memang sedang bertekus lumus untuk memastikan murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 membuat persediaan berdasar kepada SOP sedia ada. Jadi cikgu rasa tidak ada masalah dari segi perkara itu, walaupun berlaku peningkatan, tetapi kalau kita lihat kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, ianya merupakan dalam kawalan, insya-Allah dalam kawalan. Dan cikgu berhati tadi berdasar pada lawatan cikgu beberapa buah sekolah, murid-murid telah akur dan memahami tentang SOP dengan begitu baik sekali. Jadi kita doakanlah sama-sama, insya-Allah peningkatan kes COVID ini akan insya-Allah kita berdoakan supaya dia menurun kembali. Tetapi yang paling penting sekali ialah murid mesti mempunyai prinsip. Murid-murid mesti mempunyai falsafah mereka sendiri. Memang kita akui murid tidak boleh belajar seperti mana sebelum-sebelum ini. Tetapi jika mereka mempunyai prinsip yang betul, mereka boleh mengawal apa yang berlaku ini. Sebagai contoh dalam persediaan kita untuk menghadapi SPM, murid-murid sudah tahu di mana kelemahan mereka, di mana kekuatan mereka. Jadi berdasar pada kekuatan dan kelemahan yang mereka tahu tentang diri mereka, sepatutnya mereka membuat satu strategi bagaimana mengatasi. Ada banyak cara untuk mengatasi strategi tersebut. Cikgu ingat satu ialah strategi belajar sendiri. Belajar sendiri maksudnya mereka menggunakan kekuatan diri mereka untuk belajar. Okey. Yang kedua, strategi yang paling biasa murid-murid guna ialah dengan strategi secara kumpulan, dengan melantik orang yang lebih dominan pada mereka supaya menjadi guru muda, katakan. Jadi mereka belajar secara kumpulan. Yang ketiga, kita tak boleh lupa ialah peranan guru. Peranan guru ini maksudnya kita sebagai murid sepatutnya sentiasa berhubung dengan guru-guru untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan kita. Yang cikgu nak sebutkan di sini ialah
jangan bataskan pemikiran murid-murid kita hanya kepada perjumpaan bersemuka. Kerana kita ada platform yang banyak. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada email, kita ada apa-apa. Kerana cikgu lihat, murid yang cemerlang ialah mereka berinteraksi guru dan murid dalam luar waktu pejabat, waktu sekolah. Itu yang cikgu kata yang tepat. Okey. Yang kelima, yang paling penting sekali ialah bagaimana peranan ibu bapa itu. Mereka dalam kehidupan mereka ada sentiasa dapat sokongan daripada ibu bapa, daripada keluarga mereka untuk mengatasi keadaan mereka. Tapi yang paling penting ialah mesti memula dengan diri sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cikgu minta supaya murid-murid sentiasa melihat kepada ikon-ikon, idola-idola mereka. Idola-idola mereka yang mungkin sekolah ini sendiri yang telah berjaya. Yang cikgu tengok tadi, ada banyak towering personality mereka yang hebat. Kan? Jadi, mereka mesti mendapatkan dorongan, sokongan daripada rakan-rakan mereka yang telah berjaya ini untuk bagaimana mereka melepasi keadaan itu. Jadi, mereka mesti mencontohi ikon-ikon ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, cikgu lihat disebabkan oleh situasi begini yang terdesak begini, mereka terpaksa banyak buat latihan. Latihan ini ialah keadaan yang di mana mereka kena berkorban masa mereka, dan kebanyakan mereka berada di rumah. Jadi maka mereka terpaksa berkorban tentang hiburan, tentang apa-apa saja yang menyeronokkan mereka, tapi mereka fokus kerana pengorbanan mereka sekejap ini, kerana mereka akan periksa bulan Mac ni, pengorbanan yang sekejap ni, nikmat mereka akan dapat begitu tinggi sekali. Pengorbanan yang sekejap ini, insya-Allah nikmat ni akan berterusan sampai ke mereka tua dan sebagainya. Jadi itu bagaimana. Dan yang keempat ialah yang bagaimana mereka nak melawan diri mereka, mereka untuk melawan diri mereka untuk menjadi yang terbaik itu. Itu cabaran kepada mereka. Jadi itu yang paling penting bagi cikgu lah. Jadi murid-murid kena sentiasa bersikap positif. Kalau katakan mereka terpalit dengan sikap yang negatif, maka mereka tak akan berjaya. Jadi, cikgu minta supaya apa yang cikgu katakan ini dikongsi dengan rakan-rakan. Kerana yang paling penting sekali, akhirnya ialah bermulanya satu perjalanan hidup kita, bermula dengan langkah pertama yang kita ambil. Jadi, pelangkah itu bukan dipaksa oleh orang lain. Langkah yang pertama itu dipaksa oleh diri kita sendiri. Kita menentukan kejayaan kita dengan izin Allah. Kan? Jadi kalau katakan apa saja yang kita hadapi ini, kita hadapi cabaran itu, maka insya-Allah kita akan berjaya. Cikgu nampak satu lagi yang cikgu harapkan kepada murid-murid di luar sana, bukan saja di sekolah ini, tetapi di mana-mana di seluruh Malaysia, ialah mereka memanfaatkan teknologi. Sekarang ni kalau kita lihat banyak bahan-bahan, sumber-sumber pembelajaran yang dikongsi oleh banyak channel. Contohnya kalau kita lihat ada Delima, ada gerbang ilmu yang dibuat oleh negeri-negeri. Ada platform-platform yang menyediakan sumber yang begitu banyak sekali. Dan juga ada bagaimana platform ini digunakan untuk berinteraksi antara guru dan murid. Jadi maksudnya cikgu minta supaya mereka menggunakan keperluan ataupun mereka menggunakan landasan ini, platform ini untuk memperkasakan diri mereka. Bukan isu internet di situ. Maksud cikgu dia boleh rakam dahulu, dia boleh simpan dalam dia panggil thumbprint, dia boleh simpan dalam thumbprint, dia boleh simpan di mana-mana. Lepas tu dia boleh gunakan apabila mereka berada di mana-mana. Jadi maksudnya sekarang ini Allah memberi kita peluang untuk belajar di mana-mana saja dengan penularan ini. Jadi maknanya cikgu harap maknanya murid memanfaatkan teknologi. Dan cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada sekolah ini. Masa last kali cikgu datang tahun 2019, dan ini lawatan cikgu dalam masa 3 tahun ke sekolah yang sama, dan cikgu menampakkan penggunaan teknologi semakin hebat di sekolah ini. Jadi cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada kepimpinan sekolah, kepada guru-guru, kepada murid-murid yang sentiasa melihat apa saja yang kita hadapi ialah satu peluang. Jadi alhamdulillah hari ini cikgu, kalau kali yang pertama cikgu ditemu ramah oleh radio, oleh pasukan yang mengendalikan radio sekolah. Hari ini alhamdulillah cikgu ditemu ramah oleh pasukan yang mengendalikan TV, studio TV. Jadi ini merupakan perubahan-perubahan dan kita mengikut perkembangan-perkembangan teknologi yang sepatutnya murid-murid di luar sana juga mengambil peluang ini.
Cuba merampakkan jurang supaya kita akan dapat faedah daripada penggunaan teknologi, terutamanya di kita sekarang ini. Okey. Terima kasih. Pengarah pendidikan, pada soalan pada pengarah pendidikan. Okey, seperti yang kita maklum, kluster pendidikan baru-baru ini sangat-sangat membimbangkan. Jadi, apakah usaha Kementerian Pendidikan bagi menangani isu keciciran pembelajaran sekiranya PDPR dilaksanakan semula? Baik, terima kasih kepada ahli Syam dalam program PBPSS pada pagi ini. Dan juga kita terima kasih kepada Tuan Haji Safruddin, Ketua Nazar Sekolah yang sudi berkunjung ke Labuan pada hari ini dan membuat pemantauan berkaitan dengan pelaksanaan SOP setelah sekolah bercuti selama 1 minggu kerana perayaan tahun baru Cina. Jadi sebenarnya pihak kementerian sebenarnya sangat serius dan sungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan PDP ini dilaksanakan secara bersemuka. Dan pelaksanaan PDP itu adalah langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir kerana kita tahu terdapat berbagai cabaran yang khususnya di kalangan pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara PDPR ini. Jadi namun pihak kementerian telah merancang dan telah mengatur beberapa strategi sekiranya PDPR terpaksa dilaksanakan juga akibat daripada kemungkinan peningkatan kes yang tidak mengizinkan untuk kita melaksanakan pembelajaran secara bersemuka. Jadi antara yang telah satu program ataupun inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ialah melaksanakan catch-up plan dalam melaksanakan kurikulum ataupun sukatan pembelajaran kepada murid-murid apabila kita melaksanakan PDPR ini. Terima kasih Tuan Haji Safruddin, Ketua Jemaah Nazir Malaysia, dan juga terima kasih Tuan Yusof, Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan kerana sudi untuk ditemu bual pada pagi ini. Baiklah, prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat bertujuan untuk melindungi pelajar daripada wabak dengan pada masa yang sama mengelakkan mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran atau lebih teruk lagi mengalami keciciran. SOP yang lebih komprehensif disusun selepas mendapat input daripada semua pihak yang berkepentingan termasuklah guru, ibu bapa, pelajar dan juga pakar serta lebih penting lagi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Ianya bagi mengelakkan penularan COVID-19 dalam kalangan mereka dan juga warga sekolah. Kita sudah ada SOP yang lengkap dan juga teratur. Apa yang penting adalah pematuhan semua pihak termasuklah ibu bapa, sekolah dan juga masyarakat perlu sentiasa mengingatkan pelajar supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu sahaja dari saya. Saya, Hisham bin Muhammad, wartawan Rancas TV melaporkan dari Studio TV. Kita kembali ke studio. Terima kasih Hisham, wartawan di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh pengarang buku etika terkenal, Judith Martin, kebebasan tidak akan berfungsi tanpa peraturan dan etika, dan masyarakat tidak akan berfungsi dengan bebas melainkan mereka diatur oleh etika. Jadikan SOP dilaksanakan kerajaan itu sebagai normal baharu kehidupan kita. Kes COVID-19 belum berakhir. Kita tidak boleh bersikap tidak endah dengan kepatuhan SOP ini. Kunci kejayaan perencanaan SOP yang baik banyak bergantung kepada aspek konsistensi, penguatkuasaan dan kesediaan rakyat mematuhinya. Mana-mana SOP yang telah ditetapkan, sekiranya ada pihak tidak komited dan konsisten mematuhinya, maka hasil baik yang diharapkan daripada SOP itu hanyalah impian seroja semata-mata. Sebelum nasi menjadi bubur, sama-samalah kita jaga kita bagi melawan penularan wabak kes COVID-19 di negara kita.